Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah As-Suriyah atau Republik Arab Syria terletak di pantai timur Laut Mediterranean bersempadan dengan negara Turki, Iraq, Jordan, Israel dan Lebanon. Negara yang berkeluasan lebih 185,000 km persegi ini mempunyai penduduk tidak kurang daripada 12,5 juta orang. Suatu masa dahulu, ibu kotanya Damsyik pernah menjadi pusat pentadbiran kerajaan Bani Umayyah sejak kurun ke-7 Masehi. Syria pada masa lampau antara pusat peradaban dan tamadun termaju di dunia. أو كما تعرف الآن سوريا هي أرض الحضارات، وهي مصدر الثقافات وينبوع المعرفة والتسامح والعطاء الإنساني بلا حدود. من أرض الشام صدرت وانتشرت في العالم أجمع الفلسفات القديمة والمعارف والديانات السماوية الثلاث. Pada abad ke-11 dan 12 Masehi, Damsyik menjadi pusat kegiatan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi melancarkan serangan menentang tentera Salib hingga Baitul Maqdis berjaya dibebaskan. Ia pernah dikuasai tentera Mongol dan menjadi sebahagian daripada wilayah Turki Uthmani. Syria mencapai kemerdekaannya daripada Perancis pada tahun 1946 dan Damsyik secara rasminya diisytihar sebagai ibu negara. Suk Hamidiyah dikelilingi kota lama Romawi terletak di Dimis Qadimah Damsyik. Di sini pelbagai barangan dijual. Barangan logam dan kaca untuk perhiasan dijual dengan harga berpatutan. Begitu juga hasil kraftangan lain seperti hasil tekatan dan barangan kulit. Waktu perniagaannya bermula pada awal pagi dan berakhir menjelang tengah malam. Pelancong maupun penduduk tempatan sering mengunjungi bazar yang mempunyai pelbagai tarikan ini. Antara tarikannya ialah kedai menjual sajian istimewa ini. Mahlabiyah dan Budghah menjadi sajian utama di kedai Muwaffaq Bughrash. Perniagaan ini telah dimulakan sejak tahun 1895 lagi. Mahlabiyah dan Budghah menjadi sajian suka ramai, terutama pada musim panas dan bulan Ramadan. Kandungan utamanya ialah susu dan gula. Mahlabiyah berupa dadih yang dibekukan, sementara Budghah seperti ais krim. Proses pembuatan Budghah masih menggunakan cara tradisi. Ceri, badam dan kacang pistachio menambah perisa kepada sajian enak pemanis mulut itu. Jami' Umawi lebih tenang suasananya berbanding Suk Hamidiyah yang sibuk dengan kegiatan jual beli. Sebagai satu daripada pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam zaman lampau, pelbagai peninggalan seni bina Islam terdapat di Damsyik, terutamanya di selatan Sungai Barada yang menampilkan wajah kota lama seperti Masjid Umawi ini. Ini ialah Menara Al-Aras, suatu masa dahulu yang menjadi tempat muazzin melaungkan azan. Terdapat dua lagi menara di masjid ini. Ketiga-tiganya dibina pada zaman Al-Walid. Ia telah dibaiki dari masa ke semasa sewaktu pemerintahan Ayyubi, Mamluki dan Uthmani. Sekalipun Islam tiba di Syria sekitar tahun 633 Masehi ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan disempurnakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab 6 tahun kemudiannya,
Damsyik telah dibangunkan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi lagi. Ia pernah dikuasai oleh kerajaan purba Assyria, Yunani, Romawi dan Byzantium. Setelah Khalifah Umar Al-Khattab melantik Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai Gubernur Damaskus, beliau mengubah struktur yang asalnya sebuah tempat pemujaan Yunani kepada sebuah masjid. Masjid ini dikenali dengan nama Jami' Umawi pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kombinasi seni bina Romawi dan Islam dapat dihayati di sini. Khalifah Umar melaksanakan dasar-dasar Islam yang menjamin kebebasan beragama penduduk di bawah pemerintahannya. Dalam pada itu, proses Islamisasi berlaku dengan lancar tanpa paksaan. Mashhad Al-Husain menjadi tarikan utama pengikut Syiah ke Jami' Umawi. Dipercayai di sinilah tertanamnya kepala cucu Nabi SAW, iaitu Husain bin Ali bin Abi Talib yang terpenggal di Karbala. Namun ada pendapat lain menyatakan kepala Husain ditanam di Kahirah. Makam ini mengundang kenangan sedih tragedi Karbala yang berlaku 50 tahun sesudah kewafatan Nabi SAW. Rombongan Husain seramai 73 orang bergerak dari Madinah ke Kufah di Iraq. Beliau mendapat jemputan penduduk di sana yang mahu melantiknya sebagai khalifah setelah matinya Muawiyah bin Abi Sufyan pada 61 Hijrah. Malangnya, setibanya rombongan Husain di Karbala, mereka telah digempur oleh tentera dari Kufah seramai 4,000 orang. Dan dalam peristiwa itulah Husain dipenggal lehernya. Kepalanya dibawa ke Kufah dan kemudiannya ke Damsyik untuk diperlihatkan kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Setelah itu ia dibawa ke Mesir untuk dikebumikan. Ada pendapat menyatakan yang ditanam di sini hanya dulang yang menempatkan kepala Husain. Sekalipun pelbagai pendapat dikeluarkan, tempat sebenar kepala dan badan Husain bin Ali bin Abi Talib ditanam bukanlah isu utama. Apa yang penting ialah Husain bin Ali bin Abi Talib ialah seorang cucu Nabi SAW dan beliau telah ditakdirkan menemui ajal dalam keadaan yang menyedihkan. Tentunya ada hikmah dan rahsia di sebalik setiap takdir Allah Azza wa Jalla. Ruang lapang di tengah binaan masjid ini menempatkan pancuran untuk berwuduk. Ia kelihatan agak moden berbanding satu masa dahulu. Ia terus berfungsi sekalipun keasliannya tidak ketara lagi. Ini pula tempat menyimpan harta Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Baitul Mal merupakan lembaga dalam pemerintahan Islam yang bertanggungjawab menguruskan keuangan negara. Semasa pemerintahan Islam berkuat kuasa, harta Baitul Mal digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat keseluruhannya. Ia termasuk perbelanjaan membayar gaji pentadbir, anggota tentera dan penyediaan infrastruktur untuk keselesaan rakyat. Baitul Mal mempunyai sistem yang tersendiri, diasaskan pada zaman Nabi SAW lagi. Ia diteguhkan semasa pemerintahan Umar Al-Khattab. Pada bahagian dalam kubah utama terukir indah ayat-ayat suci Al-Quran serta nama Allah, Nabi Muhammad,
Khulafa ar-Rasyidin serta 2 orang cucu Nabi, Hasan dan Husain. Keindahan Masjid Umawi memberi ketenangan kepada pengunjungnya. Ini ialah makam Nabi Hud. Makam di sini bermaksud Nabi tersebut pernah berada di sini. Ini pula makam Nabi Khidir. Jami Umawi yang indah ini juga menempatkan makam yang tertanamnya kepala Nabi Yahya alaihissalam. Inilah makam bersemadinya kepala Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah anak tunggal Nabi Zakaria. Sekalipun baginda dilahirkan oleh pasangan yang sudah tua, Nabi Yahya membesar dengan sihat sebagai anak yang soleh. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Allah menganugerahkannya hikmah dan ketakwaan selayaknya buat seorang nabi dan rasul. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Maka kami perkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Nabi Yahya mewarisi ketakwaan kedua ibu bapanya. Baginda dikenali di kalangan Bani Israel sebagai seorang alim, menguasai kandungan kitab Taurat dan syariat Nabi Musa. Nabi Yahya tidak bimbangkan cercaan masyarakat maupun ancaman pemerintah dalam menegakkan kebenaran. Diceritakan sewaktu Herodes, pemerintah Palestin merancang untuk mengahwini anak saudaranya sendiri bernama Herodia, Nabi Yahya dengan lantang membantah perlakuan yang diharamkan oleh Allah itu. Kerana itu baginda diburu dan dibunuh. Kepalanya dipenggal oleh tentera Herodes. Al-Quran meriwayatkan sifat-sifat mulia Nabi Yahya dalam surah Maryam ayat 12 hingga 15 mafhumnya. Hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan bersungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah semenjak dia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan dia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah dia orang yang sombong lagi daharga. Kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan, dan pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan hidup semula. Antara keistimewaan Jami' Umawi ialah azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول 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 الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Azan yang di alun bersaut-sautan diikuti dengan selawat Nabi. ألف سلام عليك يا سيدي يا مضلل بالغمام يا ساكن الوادي العقيق بطيبة يا صاحب الجاه العريق أنت وسيلتي سيدي ما أكرمك على الله عليك صلى الله يا حبيب الله